Saya ringkas saja, saya boleh bagi 2 minit kepada Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Datuk Pengerusi ya. Yang itu tak terpakai, Tuan. Tak terpakai itu arahan daripada Batu Gajah. Okay, mencelah. Kalau saya panggil baru jadi. Mencelah boleh, ya. mencelah. Saya boleh bagi kalau Yang Berhormat ada penjelasannya. Saya ingin merujuk kepada 2 juta untuk kempen keselamatan jalan raya. Sebelum ni saya telah panggilkan 1.5 juta untuk kempen keselamatan jalan raya sempena Aidilfitri. Kita baru luluskannya. Dan kini memohon 2 juta lagi. Kementerian di bawah NKRA kementerian adalah untuk mempertingkatkan sistem pengangkutan awam. Saya ingin tahu apakah setakat ini apakah kemajuannya. Sebab saya amat risau ya peruntukan setiap tahunnya untuk kempen keselamatan jalan raya ini tidak banyak memberi kesannya. Sebab kalau kurang kenderaan dalam di atas jalan raya, lebur raya, mungkin peluang kemalangan jalan raya akan dapat dikurangkan juga. Jadi kalau NKRA yang Berhormat Menteri ini berjaya mempertingkatkan sistem pengangkutan awam, lebih ramai orang akan menggunakan pengangkutan awam, mungkin kita boleh menjimatkan kempen peruntukan untuk kempen-kempen yang pada pendapat saya kurang membuktikan keberkesanannya. Dan saya membaca buku di bawah program transformasi kerajaan Pelan Hala 7. Kementerian mempunyai 5 pendekatannya untuk mencapai NKRA untuk untuk mempertingkatkan pengangkutan awam. Dan salah satunya adalah penyusunan semula agensi kawalan pengangkutan awam darat, dan dewan ini telah dibentangkan 2 antaranya adalah 2 rang undang-undang yang berkaitan, iaitu rang undang-undang pengangkutan awam darat dan Suruhanjaya yang berkaitan dengannya. Tapi saya amat risau Yang Berhormat Menteri penggunaan Seksyen 13 di bawah rang undang-undang pengangkutan awam darat yang membenarkan dikenakan charge kesesakan lalu lintas ya. Walaupun ini adalah salah satu pendekatan yang dinyatakan di bawah NKRA untuk mempertingkatkan sistem pengangkutan awam ini, tapi saya rasa ini terlalu awal. Yang Berhormat Kementerian Yang Berhormat sasaran adalah 25% penggunaan pengangkutan awam di lembah pantai. Di lembah Klang ini 25% penggunaan. Tapi itu sasaran 2012. Walaupun hari itu Yang Berhormat Menteri ada dari Jabatan Perdana Menteri ada menyatakan ia hanya akan pakai selepas 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ini tidak akan digunakan. Tapi hasil kejayaan NKRA di bawah kementerian untuk menggalakkan lebih orang ramai menggunakan sistem pengangkutan ini masih belum dapat dilihat lagi. Saya tahu Yang Berhormat ada satu tempoh tertentu, tapi mengapa begitu awal mengadakan seksyen tersebut di dalam rang undang-undang ini? Ini menimbulkan pantahan orang ramai. Yang Berhormat Sri Gading juga meluahkan pantahannya, tidak puas hatinya terhadap seksyen pengenaan yang membenarkan kerajaan mengenakan charge kesesakan lalu lintas ini. Apabila laluan tertentu adalah sesat dan boleh dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan membenarkan pengutipan charge tersebut. Selagi sistem pengangkutan awam ini tidak diperbaiki, saya rasa Yang Berhormat Menteri dan anggota kabinetnya yang berkaitan di bawah Suruhanjaya yang akan ditumbuhkan ini haruslah meletakkan kepentingan orang ramai terlebih dahulu. Bukan begitu cepat, tergesa-gesa, teringin sangat mencari haluan jalan untuk mengutip charge terhadap bayaran ke atas orang ramai. Itu bukan langkah yang baik bagi mengurangkan sesakan. Apabila alternatifnya pengangkutan awamnya, kita masih belum melihat hasilnya. Yang Berhormat Shah Alam nak minta penjelasan? Ya, saya nak minta penjelasan walaupun atas isu yang tidak ditimbulkan oleh Batu Gajah ya. Yang poin yang pertama iaitu yang 77 juta ini pada ARISE, Senai Airlines Route Incentive and Support Enterprise. Persoalan yang pertama, kenapa ianya berbentuk sebagai sebuah grant dan bukan pinjaman? Saya difahamkan bahawa ARISE ini adalah
satu syarikat swasta, ianya tidak ada kena-mengena lagi dengan pihak kerajaan. Sekiranya itu adalah benar, maka harap beritahu siapakah yang terlibat ataupun di sebalik syarikat berkenaan dan kenapa ianya berbentuk geran dan bukan pinjaman. Ya. Yang keempat, iaitu sebanyak 20 juta dikehendaki untuk menampung peningkatan kos kontrak penyelenggaraan dan sewaan talian fiber optik dan sistem radar Jabatan Penerbangan Awam. Saya nak tahu kalau boleh apakah kontrak yang asal, ya, berapakah jumlahnya, yang 20 juta ini merupakan peningkatan berapa peratus dan apakah sebab-sebab adanya peningkatan, apakah justifikasi untuk peningkatan ini, sedangkan kalau kita baca daripada apa yang dinyatakan di sini, ianya merupakan satu talian fiber optik yang sudah sedia ada dan telah pun dipasang dan sedia digunakan. Apakah justifikasi untuk peningkatan? Adakah ianya atas sebab kerja-kerja penyelenggaraan ataupun sewaan yang ditambah? Ya, itu saja. Terima kasih. Amat bernas pertanyaan Yang Berhormat Shah Alam. Saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh menjawabnya selepas ini. Dan saya tadi nyatakan Suruhanjaya itu baik untuk penyerasan sistem pengangkutan awam darat ini. Tapi yang prihatin adalah charge yang dikenakan. Sebab sebelum ini, kita tahun 2006, kerajaan juga kata nak memperbaiki sistem pengangkutan awam, di mana menggunakan alasan ini untuk menaikkan harga minyak dan memberitahu orang ramai bahawa penjimatan subsidi harga minyak ini 4.4 bilion akan digunakan untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam. Tapi kita tengok keadaan hari ini masih tidak berubah. Dah lebih kurang berapa tahun? Hampir 5 tahun Datuk Pengerusi. Oleh itu saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memaklumkan menteri-menteri yang berkaitan yang lain agar bersama-sama mengeluarkan Seksyen 13 berkenaan charge, mengenakan charge kesesakan jalan itu daripada rang undang-undang yang berkaitan ini. Ini adalah kebaikan untuk orang ramai. Apabila hasil telah kita nampak, baru kerajaan kalau pertimbangkan orang terima cadangan kerajaan, baru kerajaan boleh mengambilkan tindakan sedemikian. Selagi sistem pengangkutan awam itu tidak diperbaiki, saya harap Yang Berhormat Menteri yang selalu nampaknya boleh memperjuangkan kalau berani untuk rakyat mengeluarkan Seksyen berkenaan. Sekian, terima kasih.